الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat Islam yang ada pada diri kita, dengan nikmat iman yang ada pada diri kita. Semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita berkumpul, bertemu di rumah Allah ini, yang hari ini kita mengimarahkannya, dan insya-Allah di dalam syurga nanti Allah akan tempatkan kita di tempat yang sangat luas. Walaupun pada kehidupan di dunia ini kita hanya ada surau yang kecil, tetapi berkat kita semua gotong royong sama-sama untuk mengimarahkan, menghidupkan, menjalankan program-program di rumah Allah dengan program-program yang bermanfaat, insya-Allah Allah akan memandang amalan-amalan kita, dan insya-Allah Allah akan merahmati dan meredai kita, dan insya-Allah Allah akan tempatkan kita di dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang Allah memberi penghormatan, yang Allah muliakan sangat-sangat. Seorang insan yang anak kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidatina Aminah, yang mana seorang insan dari bangsa Arab yang Allah telah memperjalankan beliau baginda Nabi SAW, iaitu di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana satu-satunya Nabi, tidak ada Nabi yang lain yang Allah memperjalankannya pada suku malam. Kita buka sikit tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, yang dikatakan Allah memperjalankan baginda Nabi SAW pada waktu malam itu bukanlah sepanjang malam, tetapi pada suku malam. Kata ulama, pada suku malam. Malam ni bermula dari bila? Daripada contoh, kalau kita ambil dalam kiraan jam, contoh pukul 7 tu dah gelap, tu kita kira malam. Pukul 7 suku yang pertama, pukul 7 hingga pukul 10 lebih kurang, 3 jam.
Dari pukul 10, itu suku yang pertama. Suku yang kedua adalah daripada pukul 10 hingga dalam pukul 3. Macam tu lah, lebih kurang. Dan suku yang ketiga antara pukul 3 hinggalah habisnya kegelapan malam. Yang kita sebut malam, yang tergambar di fikiran kita malam itu adalah gelap. Itulah. Ini gambaran Allah memperjalankan baginda Nabi SAW ini pada suku malam. Wallahu alam, pada suku pertama ke, pada pertengahan ke, ataupun pada akhir malam. Wallahu alam. Ajaibnya, takjubnya, itulah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi SAW, penghulu segala Nabi dan Rasul. Sebab apa penghulu segala Nabi dan Rasul? Salah satu buktinya Allah jaharkan, Allah buktikan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj juga. Ketika mana? Ketika Nabi naik Buraq, Nabi dibawa oleh Buraq bersama malaikat Jibril daripada kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, iaitu di Palestin yang sekarang ini dimonopoli oleh kaum Yahudi Bani Israel ataupun orang-orang Israel. Dalam Al-Quran Allah sebut, yang bermaksud kaum Israel ni, kaum Yahudi ni di dunia dia tidak ada tempat. Maka mereka akan menceroboh kawasan-kawasan umat Islam dan membina kawasan sebagai kawasan mereka. Jadi Allah dah buktikan bahawa mereka ini tidak ada tempat di dalam dunia. Maka sampai je di Palestin, satu perkara ajaib yang Allah nak tunjukkan kepada kita dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, seluruh para Nabi dan Rasul daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah Nabi kedua terakhir, iaitu Nabi Isa alaihissalam, telah menunggu baginda Nabi SAW. Maka semua orang tunggu Nabi turun daripada Buraq sampai di Palestin, Masjidil Aqsa. Turun je daripada Buraq, semua orang, semua para Nabi dan Rasul menunggu isyarat daripada malaikat Jibril, kawan baik Nabi. Isyarat apa? Siapakah yang akan menjadi imam untuk solat secara berjemaah? Maka isyarat daripada Jibril alaihissalam, iaitu malaikat Jibril alaihissalam menolak, menyuruh baginda Nabi SAW untuk kehadapan, untuk mengimamkan solat secara berjemaah, yang pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, syariat waktu solat, bukan syariat solat, syariat waktu solat yang 5 itu belum lagi diterima oleh baginda Nabi SAW. Maka Nabi menjadi imam kepada seluruh para Nabi dan Rasul daripada Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihi salam. Kata setengah para ulama, Nabi mengimamkan mereka ini bukan roh saja, tapi Allah bangunkan para Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu dalam keadaan macam kita, roh dan jasad, kata para ulama. Maka Nabi bila paling belakang, sebelum Nabi nak mengimamkan solat tu, Nabi paling belakang. Masya Allah, Nabi lihat Nabi Adam ada, Nabi Ibrahim ada, Nabi Isa ada, seluruh para Nabi dan Rasul ada pada ketika itu. Ulama mengatakan bilangan Nabi, bilangan Nabi saja seramai 124,000 orang. Jadi itulah salah satu buktinya baginda Nabi SAW ini menjadi penghulu bagi sekalian Nabi dan sekalian para Rasul. Yang ketiganya, yang dihormati barisan AJK Surau daripada pengurusi dan anak-anak buahnya, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah kita akan kongsikan sedikit lagi, kita tambahkan ilmu kita lagi berkenaan dengan selawat nariyah. Jadi sebelum tu kita sama-sama baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, dan selawat nariyah Allahumma salli salatan kamilah sebanyak 3 kali insyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Baik, insyaAllah kita masih lagi membahaskan atau berkongsi berkenaan dengan selawat nariyah yang baru tadi kita baca. Kata guru kami dan guru kita semua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Jul, iaitu seorang ustaz yang selalu keluar di IKIM, Radio IKIM pada malam Jumaat, iaitu hari Khamis pada malam Jumaat dalam rancangan Maulid IKIM. Beliau mengatakan dalam bulan Sya'ban ni antara amalan-amalan salafus soleh, ulama-ulama kita terdahulu, dalam bulan Sya'ban mereka berpuasa penuh, berpuasa sunat dalam bulan Sya'ban. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan boleh amalkan selawat nariyah ini sebagai amalan dalam bulan Sya'ban. Kerana ulama-ulama terdahulu mereka mengamalkan selawat, tak kira lah bukan selawat nariyah saja, selawat pendek pun boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka mengamalkan sebanyak mungkin selawat di dalam bulan Sya'ban. Kerana dalam bulan Sya'ban ini, 3 bulan ini Nabi mendoakan di dalamnya ada penuh dengan keberkatan, iaitu yang bermaksud, ya Allah berkatilah bulan Rejab dah lepas, dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ini pada bulan Ramadan. Maka kita ambil manfaat daripada bulan Sya'ban ini. Maka kita teruskan lagi pada perkataan yang pertama ataupun ayat yang pertama dalam selawat nariyah, iaitu tanhallu bihil uqad. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, iaitu kata pengarang, dalil yang kedua yang membuktikan bahawa kita boleh mengamalkan selawat nariyah ini. Apa dia? Yang kedua adalah daripada sahabat Nabi, iaitu Al-Mu'arrid Al-Mu'aikib Al-Yamani. Aku menunaikan haji wada', iaitu seorang sahabat Nabi, dia menunaikan haji wada'. Lalu aku memasuki rumah di Mekah. Dia masuk ke dalam rumah. Aku melihat baginda Nabi SAW di situ. Dia masuk di dalam Masjidil Haram dan terlihat di satu sudut Nabi sedang duduk, wajahnya seperti bulatan rembulan. Ini amalan para ulama
para sahabat, mereka bila tengok baginda Nabi SAW ini, mereka akan puji. Mereka akan memuji baginda SAW ini dengan pujian-pujian yang baik-baik belaka. Sebab itu ramai di kalangan para sahabat, mereka ini suka bersyair di hadapan Nabi, dan Nabi tak larang. Maka amalan qasidah hari ini, yang tuan-tuan dengar, kejap lagi ada di Ipoh, contoh. Ada program di Ipoh, di Aman Jaya, program berselawat beramai-ramai, berqasidah beramai-ramai. Qasidah ni apa? Bukan nyanyi lagu yang merapu-rapu K-pop ke apa, tidak. Di dalamnya ada pujian-pujian ke atas baginda Nabi SAW. Maka dibenarkan untuk kita memuji Nabi SAW sampai tahap mana? Jangan puji Nabi SAW sampai ke tahap kita kata baginda Nabi SAW ni Tuhan. Tak boleh. Itu tak boleh. Selagi mana baik pujian itu kepada baginda SAW, maka pujilah. Itu amalan para sahabat dan para ulama terdahulu. Mereka bila cerita tentang Nabi, mereka akan gambarkan Nabi macam mana. Salah seorangnya, sahabat Nabi dalam hadis ini mengatakan, bila aku lihat baginda SAW di satu sudut, Nabi tengah duduk, umpama aku nampak bagaikan bulatan rembulan. Rembulan ni bulan. Kalau kita tengok, kita dongak ke langit, tengok bila bulan yang cukup penuh, bulan penuh, maka kita nampak di situ sempurnanya bulan itu. Maka sahabat Nabi bila dia kata bulatan bagaikan muka Nabi, wajah Nabi ini bagaikan bulatan rembulan, nak bagi tahu kepada kita Nabi ini adalah orang yang secantik-cantik manusia. Dalam syair kata ulama, apa dia? Ciptaan Nabi yang Allah jadikan pada jasad dan fizikal Nabi ni, umpama Nabi sendiri minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan aku bentuk macam ni, aku nak dada macam ni, aku nak tinggi macam ni, aku nak ni. Ini kata ulama. Dalam kitab mana? Antaranya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Cara jalan Nabi, cara bentuk badan Nabi, dada dengan perut macam mana, cara Nabi menguruskan rambutnya macam mana. Ada kalanya Nabi rambutnya paras sampai paras bahu, dan bagaimana Nabi menguruskan cara rambutnya bila mana rambutnya paras bahu, bagaimana cara Nabi ikat imamah ataupun serban, apa warna pakaian yang Nabi suka. Jadi di situ nak gambarkan tidak ada manusia yang paling cantik melainkan baginda Nabi SAW. Kata ulama dalam Al-Quran, bila mana perempuan-perempuan ini melihat wajah Nabi wajah baginda Nabi Yusuf alaihissalam, bila mana Nabi Yusuf lalu di hadapan perempuan dan mereka melihat wajah Nabi Yusuf, dalam Al-Quran mengatakan mereka terhiris tangan mereka. Maksudnya mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ni sehingga mereka tidak sedar. Mereka menghiris-hiris jari mereka, tak sedar. Tampan sungguh Nabi Yusuf alaihissalam ni, sehingga kan Allah melakarkan kisah itu di dalam Al-Quran. Tetapi kata ulama, bagaimana pula dengan baginda Nabi SAW? Bila mana orang melihat wajah Nabi SAW, bukan sekadar jari-jari mereka terhiris, bahkan hati-hati mereka juga terhiris dengan melihat wajah baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat, minta maaf saya nak guna istilah ni, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan yang tua-tua ni, contohnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan sahabat-sahabat besar yang lain yang dah berumur, mereka tidak akan boleh, mereka tidak mampu mendongakkan kepala mereka melihat wajah Nabi dalam keadaan dalam tempoh masa yang lama. Bila mana dia orang akan angkat kepala,
lepas tu mereka akan tunduk sebab mereka tidak tahan melihat cahaya yang keluar daripada wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan yang saya kata, bagaimana orang boleh tahu hadis Nabi, ada hadis Nabi cerita wajah Nabi macam ni, bentuk badan Nabi, itu semua hadis itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil, yang kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni bila dia dengan kita, dia buat tak tahu je. Lantaklah pakcik tu nak marah-marah, aku nak main juga. Tu dia tak heran. Jadi kanak-kanak dari kalangan sahabat Nabi lah yang banyak meriwayatkan tentang cara fizikal Nabi, cara keadaan Nabi dan apa yang ada pada anggota badan Nabi. Jadi itu antara sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang bentuk tubuh baginda Nabi SAW. Maka aku mendengar sesuatu yang aneh. Bila mana sahabat tu masuk ke dalam masjid, dia nampak di sudut sana ada Rasulullah dan dia melihat ketampanan wajah baginda Nabi SAW. Lalu dia cuba-cuba dengar apa yang Nabi sembangkan. Maka aku mendengar sesuatu yang aneh. Ini nak bagi tahu, hadis ni nak bagi tahu boleh kita baca selawat nariyah. Tuan-tuan jangan takut. Kita ambil hadis, kata guru kami, dia ambil hadis ini sebagai dalil untuk kita boleh baca selawat. Sebab hari ini ada orang yang mengatakan kita tak boleh baca selawat. Nabi tak buat. Bid'ah. Masya Allah. Memang Nabi tak buat, dia nak selawat atas diri dia. Buat apa? Allah dan malaikat dah selawat ke atas dia. Kita yang tak ada apa-apa ni, yang kosong di sisi Allah Ta'ala, yang banyak dosa ni patut selawat. Selawat itulah yang akan membenarkan kita untuk minum di telaga Nabi yang bernama Al-Kautsar. Nabi akan tengok daripada jauh, kita nak datang kepada Nabi. Nabi akan tengok di wajah kita ni banyak iman dan amalan kita banyak. Antara amalan kita banyak selawat, maka Nabi akan panggil kita. Tapi kalau kita banyak dosa, maka Nabi akan jauhkan dirinya daripada kita yang banyak dosa. Maka sahabat itu nampak dan cuba mendengar sesuatu yang dibualkan, iaitu ada seorang lelaki dari penduduk Yamamah datang kepada beliau membawa seorang bayi lelaki yang lahir pada hari itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada bayi itu. Rasulullah, dia boleh cakap dengan bayi, dia boleh cakap dengan binatang, dia boleh cakap dengan tumbuh-tumbuhan, dia boleh bercakap dengan gunung ganang. Itu mukjizat yang paling besar. Antara mukjizat besar, iaitu Allah membenarkan Nabi ini untuk faham bahasa makhluk lain. Baik, ni bayi dengan manusia. Lalu Nabi tanya kepada bayi itu, ada seorang lelaki yang baru, yang ada anak, yang anak dia tu baru lahir tadi. Dia jumpa dengan Nabi. Ni diceritakan sahabat yang masuk ke dalam masjid tu. Lalu lelaki tu bawa kepada Nabi, dan Nabi tanya kepada anak lelaki tu yang baru lahir. Maka Nabi tanya apa? Siapakah aku wahai bayi? Nabi tanya, hai bayi, siapa aku? Okey. Bayi itu menjawab dengan keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Bukan Nabi yang buat bayi itu boleh cakap. Dengan izin Allah. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan yang boleh jadi sesat tu kita kata semua perkara Nabi boleh selesaikan. Tidak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita faham syafaat itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah kepada Nabi SAW, satu ganjaran kepada Nabi SAW, yang mana di akhirat itu Nabi akan boleh tolong kita daripada masuk neraka bertukar kepada masuk syurga. Dan pertolongan itu datang daripada dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bayi itu pun menjawab. Bila mana Nabi tanya, "Hai bayi, siapa aku?" Lalu bayi itu jawab, "Engkau Rasulullah." Bayi itu jawab, mengaku, "Engkau Rasulullah." Maka sahabat yang masuk ke dalam masjid tadi, yang cuba-cuba dengar perbualan Nabi dengan lelaki itu, maka dia kata, beliau bersabda, kamu benar. Bila bayi itu cakap, engkau Rasulullah, maka Nabi membenarkan apa yang bayi itu cakap. Maka semoga Allah memberkatimu. Nabi mendoakan ke atas bayi itu. Maka kata sahabat itu,
sahabat yang cuba dengar perbualan Nabi itu, kemudian dia bagi tahu bayi itu tidak berbicara setelah kejadian itu sampailah bayi itu besar. Maksudnya peristiwa yang dilihat oleh salah seorang sahabat ini, dia nak mengatakan bahawa dengan keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW pada hari itu dan selamanya, menyebabkan bayi yang kecil yang baru dilahirkan boleh berkata-kata. Bila mana Nabi tanya, siapa aku? Bayi itu jawab, engkau Rasulullah. Dan sahabat yang dengar itu, dia kata apa? Selepas itu aku tak pernah dengar lagi bayi itu bercakap sehinggalah bayi itu besar baru dia cakap. Keberkatan pada Nabi SAW, dalil kepada apa? Ayat yang pertama, permohonan yang pertama dalam selawat nariyah. Apa permohonan yang kita minta? Tanhallu bihil uqad. Ya Allah, segala ikatan, tolong lepaskanlah segala ikatan, dan ataupun segala ikatan boleh terlepas sebab keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Hadis yang pertama saya ceritakan apa? Nabi ludah kepada orang yang mulut sumbing, dia tak boleh nak cakap dengan jelas nama dia. Nabi ludah ke dalam mulut dia. Dengan keberkatan ludahan Nabi tu, dia boleh cakap nama dia sebenar. Asalnya dia cakap bila mana Nabi tanya, hai kamu, siapa nama kamu? Nama dia Bashir. Asalnya nama dia Bashir, tapi disebabkan sumbing mulut dia, dia tak boleh nak cakap nama dia dengan dengan fasih, dengan lancar. Dia sebut nama diri dia Bahir. Saya pun tak tahu nak tiru macam mana keadaan tu. Tapi bila mana Nabi ludah dan Nabi pegang di umbun-umbun kepalanya, selepas itu dia boleh sebut nama dia sebenar, Bashir. Ana Bashir, saya Bashir. Tengok keberkatan. Itu dalil yang kedua yang nak bagi tahu kita boleh baca selawat ni. Tak payah nak pening-pening. Kalau tuan-tuan tak dengar bacaan dalil ni pun, bukti-bukti yang boleh kita baca selawat ni pun, tuan-tuan baca permulaan selawat apa? Allahumma, doa lain Allahumma barik lana, Allahumma juga. Doa lain Allahumma ftah alaina. Nak masuk surau, Allahumma ghafirli dhunubi, Allahumma juga. Maksudnya setiap permulaan selawat ni dimulakan dengan Allahumma. Sebab apa? Kita mohon kepada Allah Ta'ala, tetapi dengan keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Kita nak kata apa? Selawat, baca selawat sesat, dia yang sesat. Selawat menyelamatkan kita di akhirat. Nabi akan dari jauh, Nabi akan kata, ta'al hana. Nabi kata, meh sini, cepat. Aku tak sabar nak duduk dengan kau. Nabi tak sabar duduk dengan kita untuk minum di telaga baginda Nabi SAW. Itu dalil yang kedua yang membolehkan kita baca selawat nariyah ini yang kita bacakan tadi. Dalil ketiga iaitu satu ketika Rasulullah SAW mengajak berbicara seorang bayi yang sudah besar dan tidak boleh berbicara sejak lahir. Kita dengar daripada Syamir bin Atiyah dari sebahagian gurunya bahawa Nabi SAW didatangkan seorang anak yang telah menginjak usia remaja. Tadi seorang bapa bawa anak dia yang baru lahir. Ini seorang lelaki yang dah meningkat usia remaja, yang dari lahir dia tak boleh cakap. Tu. Lalu didatangkan seorang anak yang telah menginjak usia remaja tetapi tidak boleh berbicara sama sekali. Beliau bertanya kepada anak itu. Bila Nabi nampak ada seorang remaja jumpa dengan Nabi tapi tak boleh cakap. Lalu Nabi try tanya, man ana, dalam bahasa Arab, man ana, siapa aku, soalan yang sama. Lalu orang remaja, budak remaja yang tak boleh cakap daripada lahir ni, dia cakap, engkau Rasulullah, engkau Rasulullah. Dia boleh jawab. Selepas itu dikatakan budak remaja itu boleh berbicara seperti orang biasa, tanpa ada gagap, tanpa ada yang menyekat lidahnya untuk berkata-kata. Masya Allah. Dalam kisah lain, seorang badui
Dia marah kepada Rasulullah. Ya Muhammad, Badui ni, macam saya katakan yang dulu, orang Arab Badawi yang duduk di tengah-tengah padang pasir, yang pasang kemah, duduk mengembala kambing. Dia tak ada rumah yang tetap. Kejap lagi dia dah puas duduk di satu tempat, dia pindah. Itu orang Badawi Arab. Mereka ni kasar. Lalu mereka ni tahu yang datang tu, yang mengutuskan agama Islam ini Nabi Muhammad, yang digelar Rasulullah. Tetapi mereka tak nak panggil Rasulullah. Mereka ni kurang adab lah. Macam saya pernah sampai ke negara Jordan, mereka menyambut ataupun mereka mengucapkan welcome kepada kita, selamat datang ke negara mereka. Kita pelajar baru sampai ke negara itu, dia tengok muka kita ni macam budak baru, dia sambut kita dengan welcome ataupun selamat datang dengan baling batu. Kalau orang perempuan, pelajar-pelajar perempuan ni, mereka kalau Arab-Arab besar ni, jangan haraplah budak-budak perempuan boleh keluar seorang-seorang pergi pasar, beli gas ke, beli sayur ke apa. Dia orang, kalau dia orang peluk, tak nampak budak perempuan tu dalam pelukan dia. Dan menyebabkan banyak kes. Jadi mereka memang, orang Arab ni memang macam tu. Dia sambut kita, dia ucapkan selamat datang kepada kita dengan cara kasar macam tu. Dia tengok, tambah dia akan panggil kita ni. Contoh perkataan yang kami kena mula-mula kami sampai di negara Arab, dia akan panggil somfur. Somfur ni apa? Budak hingusan. Dia ucap kepada kita macam tu. Jadi suatu ketika orang Arab Badui ni berjumpa dengan Rasulullah. Dia tanya, "Ya Muhammad," dia panggil nama terus. Allah di dalam Al-Quran tak pernah panggil Nabi dengan gelaran Muhammad. Walaupun nama baginda Muhammad, tapi Allah tidak pernah panggil Nabi dengan namanya sendiri. Tapi Allah akan panggil baginda Nabi SAW ni dengan perkataan yang paling mulia, Habibullah ke, Rasulullah ke, ataupun gelaran-gelaran lain, Raufur Rahim ke. Maka orang Badui ni, dia datang jumpa Rasulullah. "Ya Muhammad, kalau betul agama yang kamu bawa ini agama yang suci, tolong buktikan kepada aku." Orang Arab Badui tu, dia ada bela dab. Dab ni biawak. Dab ni biawak padang pasir besar. Okey, lalu Rasulullah kata, "Ambil biawak kamu." Kau nak tengok sangat kan? Rasulullah tak adalah cakap macam tu kan. Nak tengok sangat agama Allah ni betul, kau tengok apa yang akan dijawab. Apa yang akan dijawab oleh biawak. Maka dia cabar Rasulullah. "Ya Muhammad, kalau betul kau tanya biawak ni. Kalau biawak ni cakap, aku akan beriman dengan kau." Rasulullah pun tanya biawak tu, "Man ana?" Pertanyaan sama yang ditanya dalam hadis ni kepada bayi dan remaja ni. "Man ana ya Allah?" Siapa aku wahai biawak? "Anta Rasulullah." Biawak cakap. Terus beriman. Orang Badawi tu, dia terkejut, dia beriman. Tengok akhlak Nabi. Nabi tak pernah pun nak cela orang, hina orang, walaupun dicabar oleh orang-orang kafir. Hatta kalau sampai satu tahap perang, itu semua wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kejadian kedua, iaitu anak remaja ini datang kepada Nabi SAW, dalam keadaan tak boleh nak bercakap daripada lahir, bisulah senang cerita kan. Jadi dia tanya, Rasulullah tanya, "Man ana?" Siapa aku? Maka remaja ini pun menjawab, "Anta Rasulullah." Kamu Rasulullah, pesuruh Allah. Kita hari ini ada satu kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini, gelaran dia adalah, dia ini tidak dikenali oleh masyarakat kampung, tetapi dia dikenali oleh penduduk langit, iaitu dari kalangan malaikat. Penduduk kampung tak kenal dia. Lalu tiap-tiap petang apa yang dia buat? Dia terlalu rindukan Rasulullah. Dia hidup zaman Rasulullah.
Dia hidup zaman Rasulullah ada lagi. Rasulullah tak wafat lagi, Rasulullah masih hidup. Tapi dia tak berjumpa dengan Rasulullah. Lalu tiap-tiap petang apa yang dibuat, tiap-tiap pagi dan petang apa dia buat, dia akan duduk di atas beranda dia tu, beranda rumah dia tu. Kalau orang-orang dulu dia buat di bawah pokok, dia buat papan tempat duduk lepak-lepak, cicak mempelam kan. Tu dia duduk menghadap ke Madinatul Munawwarah dan dia berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sini kiblat kan, Madinah, dia menghadap, duduk macam ni, duduk menghadap Madinah Munawwarah, dia akan bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sambil menitiskan air mata. Kerinduannya untuk bertemu dengan Rasulullah. Sebab apa dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah? Satu ketika dia ni orang yang sangat patuh, sangat sayang dan orang yang sentiasa jaga kesihatan mak dia. Mak dia sakit. Lalu dia teringin sangat nak jumpa Rasulullah. Dia minta izin mak dia, "Mak, aku nak pergi jumpa Rasulullah di Madinah." Lalu mak dia pesan, "Boleh kau pergi, tapi jangan lama-lama. Kalau Rasulullah tak ada, kalau dah lama kau baliklah. Walaupun Rasulullah tak ada, kau baliklah. Dah lama sangat, aku ni sakit." Dia pergi sampai di Madinah, di Masjid Nabawi, Rasulullah tak ada. Rasulullah keluar perang. Maka dia teringat dalam otak dia tu, aku nak jumpa Rasulullah. Sebelah lagi aku teringat pesanan mak aku. Tak apalah, Rasulullah mungkin kalau aku buat baik dengan ibuku, insya-Allah aku akan bertemu dengan Rasulullah di dalam syurga. Maka dia balik, dia tak jumpa. Rasulullah tak sempat balik. Dia balik ke negari dia, Yaman, kerana dia mengikut pesanan mak dia. Maka dia balik jaga mak dia yang sakit. Maka dia tak sempat jumpa Rasulullah. Maka satu hari Rasulullah panggil Sayyidina Umar, "Ya Umar, sini. Kau tolong pergi ke Yaman, pergi cari nama Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia, kerana doa dia tidak pernah terhijab. Allah sentiasa makbulkan doa dia." Maka Sayyidina Umar dengan sahabat lain pergi ke kampung Uwais Al-Qarni ni, pergi ke kampung dia. Maka Sayyidina Umar tanya orang kampung, "Pakcik, ada tak di kampung ni nama Uwais Al-Qarni?" Tak tahu. Tanya pakcik ni pun tak tahu. Semua penduduk kampung tak tahu. Oh, ada yang penduduk itu ada nama Uwais Al-Qarni. Maka ada seorang ni dia kata, "Uwais Al-Qarni kami tak pernah dengar nama tu. Tapi di hujung kampung ada satu rumah kecil yang mana di situ ada seorang lelaki yang jaga mak dia yang sedang sakit." Maka Sayyidina Umar pun pergi di hujung kampung, jumpa rumah tu. Maka Sayyidina Umar tengok ciri-ciri badan yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Umar tanya, "Anta Uwais Qarni?" "Na'am." Dia kata, "Kamu ni Uwais Al-Qarni?" "Ya, saya. Rasulullah hantar aku pergi ke tempat kamu untuk aku minta doa daripada kamu, kerana Rasulullah kata doa engkau tidak pernah dihijab, sentiasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Tak pernah jumpa Rasulullah, tapi kasihkan kepada Rasulullah. Apa yang terjadi kepada Rasulullah, para sahabat percaya. Termasuklah dalam peristiwa Isra' wal Miraj. Dan peristiwa contohnya, Nabi bila ludah dalam mulut budak yang sumbing, yang tak boleh sebut namanya, boleh sembuh. Nabi bila berjumpa dengan bayi yang memang tak boleh nak cakap, tiba-tiba Allah takdirkan keberkatan yang ada pada baginda, bayi itu boleh cakap, "Engkau Rasulullah." Datang seorang remaja yang memang daripada kecil sampai usia remajanya tak boleh bercakap, bisu. Maka bila berjumpa dengan Rasulullah tanya, "Siapa aku?" Dia boleh jawab, "Engkau Rasulullah." Maka di sini nak katakan bahawa baginda Nabi SAW bertepatan dengan permohonan kita dalam selawat nariyah ini, iaitu kita katakan segala yang terikat, yang tersimpul di dalam lidah kita ini dengan keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW, kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah lepaskan
segala benda-benda yang tersimpul, moga Allah lepaskan, Allah elokkan percakapan kita. Maka di sini nak bagi tahu bahawa disebabkan Allah muliakan Nabi SAW, menyebabkan seluruh umat manusia di akhir zaman ini mendapat manfaat daripada baginda Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung pada sesi yang akan datang, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala untuk pertemukan kita. InsyaAllah kita akan tengok pada permintaan kedua dalam selawat nariyah, iaitu apa dia? Watan fariju bihil kurab, segala kesusahan yang tersingkap dalam kehidupan kita dengan berkat Nabi SAW, segala masalah boleh diselesaikan. Hatta, kita ambil kesimpulan sedikit, hatta bagaimana nak katakan segala masalah kita akan terlepas, akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta bila mana kita menuju ke padang mahsyar, Nabi sentiasa berdoa kepada kita, ya Allah, selamatkanlah umatku. Masalah kita apa? Dosa yang banyak. Tapi dengan keberkatan doa Nabi SAW, ya Allah, Nabi doa, selamatkanlah umat aku, umat akhir zaman ini, ya Allah. Maka insya-Allah yang ada dalam ni kita doakan, kita akan bertemu Nabi SAW di dalam syurga yang kekal abadi, satu-satunya makhluk dia di antara makhluk yang Allah kekalkan sampai bila-bila, yang tidak ada penghujungnya. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Mohon maaf daripada kata-kata saya yang tidak elok. Jadi kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan diri kami semua yang hadir pada malam ini, ya Allah, zuriat-zuriat kami, ya Allah, pasangan-pasangan kami, ya Allah, dan saudara mara kami, ya Allah, adik-beradik kami, ya Allah, dan jiran-jiran kami, ya Allah, serta sahabat baik kami, ya Allah, dari kalangan hamba-hamba-Mu yang berjaya di dunia dan di akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.